Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendakwa angka kematian akibat COVID-19 di India lebih tinggi daripada data rasmi yang dikeluarkan. Angka kematian sebenar dianggarkan setinggi 4 juta orang. Dakwaan itu bagaimanapun disanggah Pegawai Kesihatan Tertinggi India, Dr. Vinod Kumar Pol. Beliau yang bertanggungjawab mengawasi wabak COVID-19 berkata, tiada yang pelik dengan angka rasmi yang dikeluarkan pada tahun 2020. Pihak luar tidak perlu mengubah dan menjadikannya tidak realistik kerana angka itu adalah mutlak dan dikira dengan betul. India, menurut beliau, tidak bersetuju dengan metodologi WHO. Negara itu secara rasmi melaporkan 148,738 kematian akibat COVID-19 pada 2020 dan melonjak kepada 523,889 kes selepas semakan semula. Sementara itu, Pfizer meramalkan permintaan terhadap pil Paxlovid keluarannya akan terus mencatatkan peningkatan. Menurut Ketua Eksekutif Pfizer, Albert Bourla, rawatan ubat antiviral tersebut adalah cara yang paling berkesan bagi setiap negara dalam mengawal penularan wabak. Ia susulan langkah menarik balik arahan penjarakan sosial dan pemakaian pelitup muka. Pada suku pertama tahun ini, Paxlovid dilaporkan mencatat pendapatan sebanyak $1.5 bilion dalam jualan global. Ia dijangka meningkat kepada $22 bilion didorong peningkatan pengeluaran dan pengedaran. Rusia mahu kuasa Barat berhenti membekalkan senjata kepada Ukraine. Perkara itu dinyatakan Presiden Vladimir Putin kepada rakan sejawatannya dari Perancis, Emmanuel Macron. Beliau menuduh Kiev tidak mengambil serius rundingan untuk menamatkan konflik. Rusia sebaliknya masih terbuka untuk berdialog. Putin juga mendakwa tentera Ukraine melakukan jenayah perang, kesalahan yang tidak dipedulikan oleh Kesatuan Eropah. Macron dalam pada itu menggesa Rusia supaya menamatkan serangan terhadap Ukraine. Beliau mencadangkan gencatan senjata dan rundingan damai selain membenarkan pemindahan orang awam dari kilang keluli Azovstal yang dikepung di bandar pelabuhan Mariupol diteruskan. Macron juga menawarkan untuk bekerjasama dengan organisasi antarabangsa bagi membantu menarik balik sekatan Rusia terhadap ekspor makanan Ukraine melalui Laut Hitam. Perkara itu katanya penting bagi jaminan makanan global. Sementara itu, 21 orang awam maut manakala 27 yang lain cedera dalam serangan tentera Rusia di wilayah Donetsk, timur Ukraine. Jumlah kematian harian tertinggi dalam masa hampir sebulan. Gubernur Donetsk Oblast, Pavlo Krylenko, menerusi catatan di Telegram memaklumkan sekurang-kurangnya 10 terbunuh dan 15 cedera susulan serangan terhadap loji Coke di Avdiivka, antara loji terbesar di Eropah. 5 orang lagi terbunuh dalam serangan di bandar Lemon, 4 di bandar Volgograd dan masing-masing seorang di perkampungan Vilka Novosika dan Shendrey Golove. Di Iran, sekurang-kurangnya 8 orang maut selepas meminum minuman beralkohol buatan sendiri yang beracun. Menurut pegawai perubatan di wilayah Hormozgan, Fatemeh Norozian, jumlah keseluruhan mereka yang keracunan di Bandar Abbas itu mencecah 59 orang. 30 daripadanya sedang menjalani dialisis, manakala 17 orang lagi kritikal. Sukan, Liverpool menewaskan Villarreal 3-2 dalam aksi separuh akhir kedua untuk mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah dengan agregat 5-2. Villarreal bermula cemerlang dan mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. The Reds bagaimanapun bangkit selepas rehat dan menjaringkan 3 gol menerusi Fabinho, Luis Diaz dan Sadio Mane dalam tempoh 12 minit bermula minit ke-62. Perlawanan separuh akhir kedua antara Manchester City dengan Real Madrid akan berlangsung awal pagi esok. City menang pertemuan pertama 4-3. Beralih ke kejohanan tenis terbuka Madrid, pilihan utama Novak Djokovic sifatkan kemenangan straight setnya 6-3, 6-2 terhadap Guy Monfils dari Perancis sebagai
persembahan terbaiknya tahun ini sekaligus mengekalkan ranking nombor satunya sekurang-kurangnya untuk tempoh seminggu lagi. Pada perlawanan seterusnya, Djokovic akan bertemu pemain Britain Andy Murray di peringkat 16 terbaik. Ia akan menjadi pertemuan pertama antara kedua-dua mereka sejak perlawanan akhir di Doha pada Januari 2017. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.